Sejak dari perkahwinan baginda Nabi SAW dengan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, baginda banyak menghabiskan masa dengan bersendiri di Gua Hira. Gua Hira ini terletak di puncak Jabal Nur di Makkah, yang sebenarnya bukanlah sebuah gua yang kita boleh bayangkan seperti gua-gua besar dan terkenal di negara kita, tetapi ianya hanyalah lubang yang terbina dari himpitan-himpitan batu yang membentuk ruang kecil dan hanya boleh dimasuki oleh seorang atau dua orang saja pada satu-satu masa. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Hashtag Mokasi Manfaat. Ini merupakan salah satu rahsia Allah Azza wa Jal dalam mempersiapkan baginda Nabi SAW sebagai seorang utusan akhir zaman yang diutuskan di tengah-tengah lautan manusia yang hidup dalam keadaan serba-serbi kejahilan dan melakukan kerosakan. Baginda tidaklah bersama dengan saudara maranya sendiri dari kalangan kaum Quraisy dalam urusan kesyirikan mereka, kepercayaan karut mereka ataupun kerosakan yang mereka lakukan. Pada awalnya, baginda Nabi SAW menerima petunjuk melalui mimpi. Baginda lihat dalam mimpi baginda adanya cahaya seperti cahaya keheningan fajar subuh. Tanda-tanda inilah yang membuatkan baginda Nabi SAW memilih untuk bersendiri di Gua Hira dan memohon petunjuk daripada Allah Azza wa Jal. Sebagai isteri, Khadijah radhiyallahu anha akan menyiapkan bekalan baginda Nabi SAW untuk beberapa hari. Setelah bekalan yang dibawa kehabisan, baginda akan turun dan pulang kepada Khadijah untuk mendapatkan bekalan lagi dan kemudian kembali menyendiri di Gua Hira. Keadaan ini berterusan selama beberapa tempoh sehinggalah tibanya satu hari baginda didatangi oleh satu lembaga dan dia adalah ketua malaikat namanya Jibril. Jibril datang mendakap tubuh Nabi dengan sangat kuat, lalu beliau menyebutkan, "Iqra, bacalah." Dalam keadaan terpana, terpinga-pinga, tak keruan, terkejut, takut dan macam-macam lagi perasaan yang bercampur baur, Nabi SAW menjawab, "Ma ana biqari'in." Aku tidak tahu membaca. Kemudian sekali lagi Jibril SAW memegang dan memeluk dengan erat sehinggakan nafas baginda Nabi SAW sesak. Jibril SAW menyebutkan hal yang sama dan baginda Nabi SAW juga masih menyebutkan jawapan yang sama. Akhirnya setelah 3 kali Jibril SAW memerintahkan Nabi SAW untuk baca dan baginda masih tidak dapat membacakan apa-apa pun, Jibril SAW melepaskan pelukannya lalu membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dari surah Al-Alaq ayat yang pertama sehinggalah ayat yang kelima. Selesai urusan dengan Jibril tadi, baginda Nabi SAW segera pulang dengan keadaan yang sangat gemetar, bertemu dengan istrinya Khadijah. "Zammiluni, zammiluni, selimutkan aku, kata baginda Nabi SAW kepada Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Khadijah tenangkan baginda dan beliau menyebutkan kepada suaminya, "Jangan macam ni bang, gembiralah. Demi Allah, Allah tidak akan menghina engkau selama-lamanya. Sesungguhnya engkau adalah orang yang menjaga hubungan silaturrahim. Engkau adalah orang yang memikul amanah yang diberi. Engkau sentiasa memberi makan kepada orang yang memerlukan dan engkau selalu menolong sesama manusia." Peristiwa turunnya wahyu ini disebutkan oleh para ulama sebagai peristiwa nuzulul Quran dan ia berlaku pada hari Isnin 21 Ramadan bersamaan dengan 10 Ogos 610 Masih, bertepatan dengan umur baginda Nabi SAW pada ketika itu 40 tahun 6 bulan 12 hari. Terdapat khilaf berkenaan dengan tarikh ini. Baginda yang ketika ini mahu mendapatkan penjelasan atas apa yang berlaku. Baginda Nabi SAW dibawa oleh isterinya Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha untuk bertemu dengan seorang lelaki yang sangat dihormati di kalangan Quraisy. Ada satu perkara yang penting yang disampaikan oleh orang ini yang menyebabkan baginda Nabi SAW ternanti-nanti kedatangan wahyu yang seterusnya. Kita sambung dalam video akan datang. Wallahu alam. Al-Khalifah Online #berkongsi manfaat. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba